Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Buletin Gadget edisi minggu kali ini. Korang macam mana kat luar sana? Apa khabar? Sihat tak? Tengah ngadat jam ke tu? Relax, have a break. Let's watch Buletin Gadget. Sebab apa tau? Sebab berbanding minggu lepas, minggu ni kita ada banyak berita-berita menarik menyelah. Pasal apa tau? Pasal TikTok, Instagram, YouTube, Netflix. Maybank pun ada tau yang pasti akan membuatkan korang tertarik dan juga terselah. So, jom kita lihat. Ciri Secure to You pada aplikasi MAE kini ditambah baik dengan tempoh pengaktifan 12 jam. Kepada pengguna MAE ataupun Maybank kat luar sana, kita tahu ciri Secure to You tu adalah satu ciri pengesahan transaksi yang lebih baik berbanding nombor SMS TAC tu. Dan menariknya lagi, Maybank telah meningkatkan tempoh pengaktifan ciri Secure to You tu kepada 12 jam. Tetapi korang jangan risau. Sebab apa? Sebab untuk pengaktifan ciri Secure to You tu hanya dalam situasi jika korang pertama kali untuk aktifkan ciri Secure to You tu ataupun korang menggunakan peranti yang baru buat kali pertama. Sebagai contoh, pada hari Jumaat siang tadi korang baru buat akaun Maybank yang baru. Jadi korang download MAE, lepas tu korang nak aktifkan buat kali pertama, tempoh pengaktifan tu mengambil masa 12 jam. Selain daripada tu juga, contohnya kalau korang baru tukar daripada phone lama kepada iPhone yang baru, iPhone 14, untuk korang aktifkan ciri Secure to You dalam iPhone yang baru tu mengambil masa 12 jam. Dan sekiranya korang perlu melakukan transaksi yang cepatlah dalam tempoh 12 jam tu, belum lagi Secure to You tu diaktifkan, still korang akan menggunakan cara pengaktifan melalui SMS TAC. Tapi korang janganlah marah ke apa. Sebab apa? Sebab tempoh pengaktifan ni hanya untuk tu je, untuk kali pertama nak aktif dan juga untuk phone yang baru. Dan ini merupakan salah satu cara Maybank untuk menyahut seruan daripada bank negara untuk mengukuhkan lagi industri dan juga institut kewangan negara kita. Dah macam MySpace, Instagram dikatakan sedang uji lagu di profil pengguna. Ya betul korang, dah seumpama MySpace dah, Instagram dikatakan sedang melaksana ataupun menguji satu ciri baru di mana korang boleh letak lagu dekat profil Instagram korang. So contoh ni macam ni, macam korang tengah guna Instagram, lepas tu ibarat akulah, contoh aku tengah guna Instagram, lepas tu aku pergi dekat profil Instagram Wiser, lepas tu tiba-tiba aku dengar lagu ni, Legends Never Die, they become a part of you. Kan jadi konsert pula Buletin Gadget ni. Sorry. Tapi korang jangan pula marah. Contohnya macam bila kau tengok, tak ada pun ciri ni. Bukan apa, sebab berkemungkinan besar Instagram belum lagi melaksanakan ciri baru ni kepada semua pengguna Instagram kat luar sana. So kita just perlu tunggu dan lihat. Netflix kenalkan profile transfer, cara pindah data profile ke akaun baru. Ciri data transfer ni bagi aku agak menarik lah. Contoh dia kau bayangkan macam ni tau. Macam sebelum ni korang tak mampu untuk langgan Netflix, lepas tu korang guna akaun Netflix kawan korang yang dah bekerja, contoh nama dia Nadia. Kau letak akaun profil korang tu Bojack, dan lepas korang dah bekerja, dah bergaji besar, dah berkemampuan, korang mampu untuk langgan Netflix dan korang nak pindahkan data profil Bojack korang tu dari akaun Netflix Nadia kepada akaun Netflix yang baru korang langgan tu. Jadi maklumat dalam profil Bojack tu, contohnya macam korang punya cadangan kandungan, data movie yang telah korang tengok tu, korang boleh pindahkan daripada akaun Netflix Nadia tu kepada akaun Netflix baru korang tu. So nampak menarik kan? Dan ciri ini telah pun berkuat kuasa pada ketika korang sedang melihat Buletin Gadget ini. TikTok akan hadkan live untuk pengguna berumur 18 tahun ke atas sahaja. Berkuat kuasa 23 November nanti, TikTok akan tambahkan had pengguna untuk buat live ataupun sesi langsung kepada umur 18 tahun berbanding 16 tahun sebelum ni. Itu maknanya, contoh kalau pengguna TikTok tu adalah budak sekolah menengah yang tengah tunggu SPM, maksud dia kau kena tunggu result SPM kau keluar baru kau boleh buat live TikTok. Selain daripada had umur untuk buat live tu, TikTok juga ada memperkenalkan ciri baru yang lain. Contohnya, TikTok telah tambahkan guest dalam sesi live tu kepada 5 orang. Contohnya kalau korang buat live, total orang dalam live tu termasuk korang berjumlah 6 orang. So boleh dikatakan sesi live korang nanti akan lebih meriah. The more the merrier. Dan yang menarik lagi bagi aku adalah TikTok bagikan host yang buat live tu untuk hadkan penonton yang boleh tonton live korang tu kepada 18 tahun ke atas. Contohnya kalau korang nak buat live, korang tak nak budak-budak join, korang boleh hadkan umur orang yang tengok live korang tu kepada 18 tahun dan ke atas sahaja. So bagi aku ini salah satu pengenalan ciri yang menarik lah daripada TikTok. YouTube tamatkan ujian yang terhadkan resolusi 4K untuk pengguna premium sahaja. Kalau kau perasan sebelum ni aku ada kongsikan dekat korang yang YouTube sedang membuat satu test lah, di mana dia hadkan resolusi grafik video diorang tu 4K hanya kepada pengguna premium je. Kalau korang pengguna yang bukan premium, korang akan perasan video dekat YouTube tu tak ada pilihan resolusi 4K untuk korang. Sebab apa? Sebab itu adalah tempoh ujian itu sedang berlaku. Tetapi jangan risau, sebab trial tu, ujian tu telah pun
pun tamat dan sekarang ni pengguna bukan premium, which is pengguna biasa saja macam aku dah boleh dah tengok video dia ada dekat YouTube tu. Video yang ada dekat YouTube tu dengan resolusi 4K. Tapi kalau kau perasan sebenarnya YouTube sejak kebelakangan ni dia banyak tau cuba ataupun buat trial ciri-ciri baru. Contohnya macam apa tau? Macam iklan, 5 iklan dalam satu video. 5 iklan yang walaupun iklan tu tak panjang 5 ke 10 saat macam tu, 3 ke 5 saat macam tu, dan sekarang ni 4K. Perkara ni tidak mengejutkan sebab kita boleh nampak YouTube ni seolah-olah cuba mengajak korang daripada guna YouTube secara percuma beralih kepada YouTube Premium. Tablet paling berkuasa di dunia dari Apple telah rasmi. Pada awal minggu hari tu, Apple telah melancarkan siri iPads terbaru daripada diorang, dan antaranya kita ada iPads Pro yang dikuasakan dengan chip M2 yang betul-betul, my god, M1 dah berkuasa, dah memang overkill. Ini pula M2, lagilah overkill iPads Pro yang baru tu, dan dijual pada tanda harga yang bagi aku agak overkill jugalah, iaitu RM3,899, which is memang mahal lah. Selain daripada tu juga kita ada iPad yang baru generasi ke-10 yang dikuasakan oleh chip A14 Bionic, dan yang menariknya dia menggunakan port pengecasan Type-C. Okey, itu satu hal, tapi yang buatkan aku pelik kau tahu sebab apa? Kau bayangkan iPad Gen 10 tu dia menggunakan A14, manakala iPad mini yang saiz dia lebih kecil tu dia menggunakan A15. Ni macam bagi aku agak pelik. Bukan sepatutnya yang saiz paling kecil ke menggunakan chip pemprosesan yang kurang berkuasa, which is 14 untuk iPad mini, A15 untuk iPad Gen 10. Tapi itulah, nak buat macam ni kan sebab itu adalah salah satu cara ataupun modal perniagaan daripada Apple. Nak tak nak, pilih je mana yang kau suka. Sebab apa? Mana-mana sahaja chip A-Bionic daripada Apple tu memang berkuasa. Sama ada korang pilih iPad mini ke yang lebih kecil ataupun korang guna iPad Gen 10 ke, still the dua still powerful. Okey, kita telah pun sampai di penghujung Buletin Gadget untuk minggu kali ini, dan macam mana kau rasa? Menarik tak? Lain itu, aku ada sediakan link-link kepada berita-berita yang baru aku sharekan sebentar tadi dekat description bawah ni untuk korang tahu lebih lanjut lagi. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share ataupun subscribe. Tiada paksaan daripada aku, tapi pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Aku juga nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan berhati-hati di jalan raya kepada siapa yang akan balik kampung pada hujung minggu ini, dan enjoy your holiday kepada siapa yang tak balik kampung dan duduk rumah. Dan juga aku nak ingatkan jangan buat perkara-perkara yang tidak berfaedah ataupun berbahaya pada hujung minggu ni, kerana nyawa korang begitu berharga. Dan aku nak akhiri Buletin Gadget kali ini dengan satu kata ni: ilmu itu bukanlah apa yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Imam Ash-Shafi'i. Okey, itu saja daripada aku, Firdaus, host korang. Kita jumpa lagi dalam Buletin Gadget minggu hadapan pada waktu dan juga hari yang sama. Assalamualaikum.